أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, masya-Allah, kita masih lagi bersiaran dalam rancangan Tanya Ustaz, dan bersama-sama saya, masya-Allah, dalam studio bersama-sama saya menemani saya untuk rancangan Tanya Ustaz kali ini, masya-Allah, jelitawan ya, rupawan daripada kumpulan Yasin, Bandar Baru, Permas Jaya, Johor Bahru. Selamat datang ke studio semua. Semua sihat? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah anugerah kita nikmat kesihatan yang berterusan, insyaAllah. Yang penting bersama saya, menemani saya dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Dan kita masih lagi bicarakan tajuk yang begitu hebat, iaitu Sakratil Maut. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, di awal tadi saya mulakan membaca 3 ayat. 4 ayat daripada surah Qaf. Itu daripada ayat 16, 17, 18 dan 19. Ayat 16, 17, 18 dan 19 surah Qaf. Surah 1 huruf dia Qaf. Ayat ini bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah mencipta manusia dan kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka, sedang kami lebih dekat kepadanya daripada orat lehernya. Itu ayat 16. Ayat ke-17, semasa 2 malaikat yang mengawal dan menjaganya menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya, yang satu duduk sebelah kanannya, yang satu duduk sebelah kirinya. Tidak ada sebarang perkataan yang dilapaskan, iaitu perbuatan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulis segala amal kita. Dan apabila sampai ajal seseorang, datanglah saat sakratil maut, membawa kebenaran yang telah dijanjikan serta kata-kata sebelum itu, inilah perkara yang engkau selalu mengelak daripadanya. Subhanallah. Tuan-tuan, perempuan, inilah satu perkataan daripada Quran. Inilah satu-satu perkataan sakratil maut yang terdapat di dalam Al-Quran yang kita bicarakan daripada kemarin sambung pada hari ini mengenai sakratil maut. Ingat, dalam Quran terdapat satu perkataan sakratil maut, iaitu di ayat 19 surah Qaf. Cuma Quran tak menyebut secara detail. Cuma menyebutkan wajaat sakratil maut. Datanglah saat sakratil maut. Cuma ulama-ulama tafsir dalam mentafsir ayat ini dan juga dalam mentafsirkan hadis-hadis Nabi khusus mengenai sakratul maut, mereka mengatakan sakratul maut artinya sakit, seksa, azab. Masa roh nak keluar. Masa roh nak keluar tu azab. Sebab saya katakan bahawa berpandukan hadis Nabi kita Muhammad pernah menyebut, dia kata apa?
Oh, kalau orang tu orang kuat beriman, banyak beramal ibadat, tak banyak buat mungkar, tak banyak buat maksiat, di saat dia nak mati, malaikat maut akan berkata pada dia, berpandu hadis Nabi, dia kata apa? Ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai roh orang yang baik. Dia banyak amal ibadat, dia baik lah kan? Irji'i ila maghfiratin minallahi wa ridwanih. Sekaranglah masa untuk kamu kembali kepada keampunan Tuhan kamu dan keredaannya. Jadi sebab malaikat maut sebut saja, ajak dia balik, maka Nabi kata fatasilu kama tasil qutrah min fayyi siqa. Maka mengalirlah keluar roh pada badannya seperti mengalirnya air daripada bekas, daripada mulut bekas. Macam kita buka botol air, buka mineral water, buka tudung dia, curah air keluar tak? Habis tak kalau curah? Macam itulah Nabi ibaratkan keluarnya roh daripada jasad orang-orang yang baik. Senang, mungkin tak teruk sangat. Tapi kalau orang tu banyak buat maksiat, mungkar, sembahyang tak pernah sujud sembah Allah, Allah benci dia. Allah kata malaikat, bila kau nak ambil nyawa dia, ikut suka kau lah macam mana pun. Terpulang daripada kau. Maka malaikat berdatang. Dia kata apa? Ya ayatuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang jahat, wahai roh yang buruk. Irji'i ila ghadabin minallah wa sakhatih. Sekaranglah masa kamu kembali kepada kemurkaan Tuhan kamu dan kemarahannya. Itu kata-kata malaikat maut. Bila malaikat kata begitu, ajak dia balik menghadap Allah, dia tak nak balik. Dia takut macam kita lah, kalau anak kita lari dari rumah, bapak dia marah, pukul dia lari, mat balik, pak hang tengah mengamuk, balik tak agak. Lagi jauh dia lari, betul tak? Betul tak? Sama ini juga. Maka Nabi kata fatafarraqa fi jasadi, roh akan berkecai dalam badan. Dia tak nak keluar. Jadi bila roh tak nak keluar, maka terpaksa malaikat guna kuasa dia. Apa kuasa dia? Fayantaza'uha kama yantaza'as safudu minasufil mablul. Terpaksa malaikat maut sentak. Sentak macam mana menyentaknya besi yang panas menyala di kalangan bulu-bulu yang basah. Dibuat contohnya, kita ambil bulu kambing biri-biri itu, ya. Ambil bulu kambing biri-biri, basahkan, tabur atas meja. Tabur atas meja, ambil satu batang besi, kita bakar bagian menyala merah tu, syit. Semua bulu-bulu akan melekat pada besi. Bagi itu diibaratkan bagaimana malaikat mencabut nyawa orang yang tadi. Jadi daripada pasal dua inilah mengatakan bahawa sakitnya, azabnya, seksanya, ya Allah, itulah kadang-kadang kita tengok ada orang mati, ada yang mati senyum, betul tak? Dalam senyum-senyum, jalan, betul tak? Kadang-kadang, terkangkang, ada tak? Mata terbeliak, tak dapat tutup, ada tak? Apa erti tu? Apa erti tu? Takkan tak toleh kot. Terpaksa kita pula kena tutup mata dia. Itu menunjukkan azab mati. Bukan azab mati, azab kubur belum lagi. Azab mahsyar belum lagi. Azab neraka lagi belum. Jadi, okey, untuk tidak meninggalkan masa, mungkin di hadapan masya-Allah orang-orang Permas Jaya, kalau ada soalan ajukan kepada saya, jadi saya bagi peluang lah. Ya, kalau siapa yang ada soalan. Assalamualaikum Datuk. Saya Muhammad Hatta dari Bandar Baru Permas Jaya. Ya, silakan. Saya ingin mengajukan soalan. Ya. Bagaimanakah seseorang itu yang mati dalam keadaan dipanah peti, heart attack, accident dan sebagainya? Adakah ini juga dimasukkan dalam kategori sakaratil maut? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada yang bertanya. Saya faham soalan begini, ya. Maksud dia mati mengejut, ya. Orang mati mengejut seperti orang heart attack kan. Kadang tengah-tengah duduk senyum-senyum, kena je, tak sempat pegang dada, tergolek dah habis. Ataupun orang tengah-tengah kayuh basikal, peti habis, tergolek. Maksud soalannya, apakah orang juga akan mengalami azab sakaratul maut? Itu soalan itu kan. Jadi sebenarnya, seperti mana saya katakan sebelum ini, mati adalah perpindahan, ya. Berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh, perpindahan. Samalah seperti mana kelahiran. Kelahiran kan? Kelahiran bila kita lahir daripada perut ibu kita, daripada perut ibu kita, kita dipindahkan, berpindahlah kita daripada alam rahim ke alam dunia. Maka sama, kematian itu juga perpindahan.
Baik, sama orang nak beranak tadi. Kadang-kadang ada yang kadang-kadang bila ada sakit, pop, terus keluar. Betul tak? Tak teruk sikit kan? Yang setengah tu sejam meneran tu, tak keluar lagi. Sakit tak? Jadi soalan tadi mungkin yang beranak tadi terus keluar kan? Maka walau bagaimanapun, dia mati mengejut ke, mati tak mengejut, yang penting mati. Maka bila sebut itu mati, maka Nabi kata, inna likulli mautin sakarat. Bagi setiap kematian, mati mengejut ke, mati tak mengejut ke, yang pentingnya masa roh nak keluar itu satu kesaksian. Cuma mungkin bagi dia tu taklah lama sangat, ya. Tapi masa dia kena tu, nak ambil roh tu, dia juga mengalami saat yang dia kata seksa, azab dan sengsara. Sama dia mati heart attack ke, kena panah peti ke, accident, tak kira lah. Yang penting Nabi kata, inna likulli mautin sakarat. Bagi setiap kematian itu, dia akan mengalami azab ataupun seksa. Cuma seperti saya kata sebelum ini, sama ada ringan atau berat. Dan kita boleh menentukan sama ada kalau kita nak mati berat, buatlah cara berat. Tak usah sembahyang. Merompak, menyamun. Tunggu saat dia. Kalau rasa nak ringan sikit, apa dia? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan dia. Mereka kalau orang amal ibadat banyak, solat banyak, semua banyak amal ibadat. InsyaAllah saya kata tuan macam depan saya lah perempuan ni, orang Permajaya ni insyaAllah lah ya. Tapi sakit-sakit juga ya. Sakit cuma taklah seberat orang-orang yang tak semayang kan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kesedaran ini kita jadi dia orang yang semayang, orang kuat beribadat. InsyaAllah mudah-mudahan mungkin besok atau lusa atau minggu depan atau bulan depan kita nak mati, InsyaAllah ringan sikit seksa mati kita. InsyaAllah okey. Jangan ke mana-mana tuan-tuan di depan saya dan juga di luar sana. Jangan ke mana-mana, kita rehat sebentar. Kita bertemu selepas ini insyaAllah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Bersama-sama saya dalam studio kumpulan Yasin daripada Bandar Baru Permasjaya Johor Bahru, masya-Allah. Selamat datang ke studio semua ya. Kita teruskan lagi pembicaraan kita, penjelasan kita. Mungkin ada soalan kita mengenai sakratil maut. Di mana saya terangkan sebelum ini bahawa setiap kematian khususnya manusia, sama ada dia mati biasa, dia mati mengejut, mati sedar ke tak sedar ke, asal bila dia mati saja, maka Nabi kata inna likulli mautin sakarat. Bagi setiap kematian itu ada sakarat. Apa itu sakarat? Azab, seksa, sakit. Cuma bezanya sama ada sikit ataupun sebanyak mana teruknya sakit itu, tunggulah saatnya. Saya tak cerita, saya belum rasa lagi. InsyaAllah kita akan sama-sama rasa insyaAllah. Jadi siapa-siapa yang rasa tak nak berat, masanya untuk kita ringankan azab sakratul maut kita. Okey? Jadi saya bagilah peluang kepada orang Permasjaya ya, kalau nak ajuh soalan kepada saya kira kalau saya boleh jawab insyaAllah saya cuba jawab. Okey, ada soalan? Silakan. Ya, silakan ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya Rubiah binti Selim dari Bandar Baru Permasjaya untuk mengajukan satu soalan. Ya, silakan. Orang yang sedang nazak, kita dikendaki membisikkan ke telinganya dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah meringankan sakaratul maut itu? Terima kasih Ustaz. Ya. Bagus soalan ya, bagus. Kita cakap soal nak meringankan azab sakratil maut ya. Memang sebenarnya bila seseorang tu nak mati ataupun dalam keadaan nazak, Nabi kata, Nabi sebutlah hadis. Apa Nabi kata? Qala Rasul laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi saya nak betul sikit apa yang soalan tadi tu, dan saya nak betul sikit apa yang amalan di kalangan masyarakat kita hari ini. Daripada hadis tadi Nabi kata laqinu, talqin ataupun ajarlah orang yang nak mati kamu tu, dah nampak sangat teruk sangat, dah nazak dan macam nak mati dah. Apa yang Nabi suruh ajar? La ilaha illallah. Itu saja. Muhammad Rasulullah tak payah. Asyhadu pun tak payah. Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu yang kita bisikkan. Ya. Ni setengah orang asyhadu Allah wa asyhadu. Tak payah asyhadu tak payah lagi dah. Ya. Kita bisikkan apa dia? La ilaha illallah. Itu tu ulang-ulang kan bisik. Ya. Ini orang kita kadang-kadang bila kata asyhadu alla.
Dia memang dah syahadah dah lama dah. Betul tak? Tak payah syahadah lagi dah, cuma kita ingat dia Allah itu esa, itu dia saja. Dan ingat dia kepada siapa? Tidak ada Tuhan melainkan. Kenapa? Masa itulah syaitan ambil peluang yang terakhir untuk menyesatkan dia. Ya? Supaya jangan syaitan ambil kesempatan, kita bisik, ingat Allah itu apa dia? Allah esa. Tuhan kita siapa? Itu dia saja. Tak pergi duduk asyhadu Allah wa asyhadu anta. Payah. Okey, boleh faham ya? Satu. Yang kedua, soalan tadi, apakah dengan kita mengucap itu boleh meringankan dia sakaratul maut? Tapi mengikut ulama-ulama kata hadis maksud dia ialah kita nak ingatkan dia, ya, yusabbitullahu allazina amanu bil qawlis sabit. Itu yang Quran kata tu. Dia yusabbitullahu allazina amanu, Allah akan tetapkan penduduk beriman ini bil qawlis sabit, dengan satu kata-kata yang tetap, la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil, itu maksud dia. Jadi kita nak kekalkan keimanan dia, kepercayaan dia, akidah dia, kekal dengan siapa dia? Sebab masa itu syaitan cuba nak memisahkan. Soal nak bantu dia itu tak timbul. Baik, kalau gitu saya tengok ya. Kalau boleh nak membantu, kalau bolehlah nak bantu, berpadukan hadis Nabi lain. Ada hadis lain Nabi kata apa? Qala Rasul, iqra'u mautakum Yasin. Itu ulama-ulama kata ada dua pendapat. Yang pertama, ada ulama kata bacalah kepada orang-orang kamu yang nak mati. Baca apa? Yasin. Dan ada ulama yang kata bacalah pada orang yang dah mati. Baca. Dua pendapat. Walau bagaimanapun ada pendapat yang mengatakan iqra'u mautakum, itu bacalah orang yang nak mati tu, nampak dah teruk sangat, dah ada nyawa ikan dah. Kita baca Yasin. Kenapa? Ada ulama kata kalau sekiranya ajal dia sampai, memudahkan rohnya, itu dapat bantuan. Boleh. Tapi kalau ajal belum sampai, maka segera sembuh. Itu peranan Yasin. Maka sebab itulah kenapa Nabi suruh kita baca Yasin. Mana kita nampak teruk sangat, ada seorang bisik tengoknya la ilaha illallah, yang lain baca Yasin. Kalau seorang suami yang tenat, misalnya kita katakan, suami dah nampak teruk sangat dah, isteri bisik dengan la ilaha illallah, anak-anak baca Yasin. Kalau anak dah teruk sangat dah, pak bisik telinga ni Allah, mak dia baca Yasin. Tapi hari ni siapa yang baca Yasin tu? Anak mana pergi? Ini masalah ni. Ya. Lepas tu masa itulah kalau ibu nak mati, suami, anak-anak. Kalau anak nak mati, ibu dan anak. Ini ayah nak mati, anak tak ada, hilang. Mana pergi? Pergi main snooker. Ayah nak mati, anak pergi main snooker. Ya Allah. Okey ya. Dari kesempatan tadi saya kata bahawa dengan keucapan lalu itu bukan meringankan azab, tidak. Cuma berpandukan hadis yang lain yang Nabi kata iqra'u mautakum Yasin, itu ada pendapat kata memudahkan rohnya. Jadi bila mudah tu fahamlah kan. Taklah teruk sangat masa setengah sampai terbeliak, terbutang-butang macam mata dia. Bulat-bulat macam mata tak keluar-keluar lagi. Ada tak? Okey. Okey, alhamdulillah. Okay. Ada lagi soalan lain? Ya, silakan. Ya, silakan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya binti Osman daripada Pemas Jaya. Ya, silakan. Saya nak bertanya, kita sentiasa berdoa supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Dan minta supaya tidak dimatikan dalam su'ul khatimah. Ya. Jadi boleh tak Ustaz terangkan apa yang dimaksudkan dengan husnul khatimah dan su'ul khatimah tu? Ya, bagus. Terima kasih yang bertanya. Bagus, alhamdulillah. Sebenarnya memang kita dikehendaki, digalakkan supaya sentiasa membaca doa Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il. Dia ada dua tu. Yang pertama, kita minta Allah, Tuhanku, semasa kau nak ambil nyawa aku tu, biarlah ambil cara yang baik, kesudahan yang baik. The best ending atau putih tu dia. The best ending maknanya biarlah masa nyawa kita keluar tu dalam keadaan baik-baik macam mana? Mungkin dalam keadaan baik seperti tengah sembahyang. Atau paling-paling tidak di masjid. Tengah duduk di masjid, i'tikaf dalam masjid. Ataupun tengah berpuasa, beribadat. Ataupun tengah di Mekah buat haji. Betul ramai mati di Mekah tu. Tu yang nak pergi Mekah berpeluk-peluk, habis halal akan makan minum semua tu. Seolah macam tak nak balik rasa. Salah tu. Mati bukan niat-niat. Ya. Apa yang pentingnya kita minta mati dalam keadaan baik. Satu. Ada setengah orang kata mati baik itu mati dalam keadaan selamat, badan kita selamat,
Mati di rumah, atas katil elok-elok, itu mati baik. Bukan mati hancur, berkecil, daging atas jalan raya. Ada berlaku tak? Rentung, terbakar sampai. Tak nak macam tu, nyusah orang betul tak? Itu qila waqt. Yang penting, soalan tadi ini, maksud dia, biarlah kita minta mati dalam keadaan baik. Lebih-lebih dalam keadaan suasana beribadat. Itu yang kita minta selalu. Sebab, apa? Dalam sebuah hadis ada Nabi sebut. Al-insan matu kama asyu wa asyu kama matu. Nabi kata manusia, masa dia mati tu, dinilai macam mana dia mati. Macam mana masa dia mati tu? Wa asyu kama matu. Besok dihidupkan besok, macam mana masa dia mati. Seorang manusia tak pernah mengejar maksiat. Dia semayang, tak berhenti. Ya? Tiba-tiba datang syaitan bisik. Kau dah 40 lebih, 50 lebih, pergilah disko sekali. Alah, pergi tengok sudah lah. Ya? Dia bisik-bisik kita pun, nak pergi tengok aja. Dia tak pernah pergi orang duk cerita, nak pergi tengok lah sekali. Dia pun buka ketayap, tukar baju, pergi disko. Masuk disko, melompat, dia pun melompat. Tengah-tengah melompat, bab heart attack, mati. Mati tengah disko. Maka dia disko lah orangnya. Walaupun dia sembahyang berpuluh-puluh tahun. Bagaimana dia mati? Mati buat apa? Disko. Maka disko lah dia. Nampak tak? Itu maksud hadis tadi. Mesti kita minta mati dalam keadaan baik tu. Kalau ada seorang manusia tak pernah buat baik, merompak, berjudi, menyamun, itulah kerja dia. Tiba-tiba Allah gerak hati dia, aku dia tak akan sudah macam ni. Ya, tak akan sampai ketua macam ni kot. Okeylah aku nak semayang. Dia pun ambil semayang. Kali pertama dia semayang, tengah-tengah semayang, heart attack, berdebak, jatuh. Dia dianggap orang semayang seumur hidup. Kita nak yang mana? Ini dia kata, kita minta, ya Allah, biarlah aku mati dalam keadaan baik. Nampak tak? Tapi berapa orang yang boleh macam ini? Berapa orang dapat macam ini? Bukan semua orang boleh dapat macam ini, kita minta. Ya? Melainkan kalau orang-orang tertentu seperti mak saya, walaupun bakal saya nak megah, tidak. Saya cerita terang-terang, mak saya. Ya? Mak saya meninggal dalam bulan puasa. Bulan puasa. Malam Jumaat. Tengah sembahyang tarawih. Di surau, dalam kain telkung. Itu mak saya. Ya. Berapa orang dapat macam tu? Dalam bulan puasa. Malam Jumaat. Di surau. Tengah sembahyang tarawih. Siapa hebat lagi itu? Ini dikatakan husnil, mana lebih baik lagi dah. Sebab tu tok saya kadang, mak saya mati dulu, tok saya mati kemudian. Sebab tu bila tok saya nampak saya, dia tak nampak dah. Hang ni siapa? Kata dia. Hang siapa? Cakaplah anak saya pelan. Dia menangis. Sebut mak saya, dia menangis. Pasal apa? Tok saya menangis. Aku nak mati macam mak hang. Saya kata, tok, mati bukan boleh pilih-pilih. Bukan boleh nak. Kalau Allah nak bagi macam tu, dapatlah. Allah tak bagi. Yang penting, kita hanya mampu berdoa. Untuk soalan tadi tu, Allah makhtiar bi husnil. Allah kalau kita mati tengah semayang, tuan-tuan. Mati dalam kain telekung. Hebat tak? Tapi kalau mati tengah melompat di disko, tengah-tengah melompat jatuh berdebak, kojol. Ya Allah. Bahaya. Itulah soalan tadi. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan dengan doa kita, dengan amalan kita, Allah terima insyaAllah. Tak mustahil. Mungkin Allah mati kita dalam keadaan baik. Saya pernah terfikir satu cerita yang benar-benar berlaku. Ada seorang yang orang elit, orang yang ternama, orang yang berpangkat besar. Ya? Dia ni amal ibadat dia, Masya Allah. Dia pegawai kerjaan, pangkat tinggi, bergelar. Dia orang yang membina surau. Jadi dia orang yang membina, ada rajin ke surau, Masya Allah. Dia usia tua pergi surau, tak pernah miss ke surau. Ya? Dia kalau dia balik rumah petang, dia akan pergi surau sampai isyak balik. Tiba-tiba, satu hari itu dia balik lewat. Dia balik pukul 8 malam sampai rumah. Biasa kalau lewat tak pergi surau lagi dah. Malam tu dia nak pergi juga. Sebab dia masih bertungkat. Anak-anak kata tak salah, dah lewat dah. Dah nak pergi juga. Dia pergi sampai surau, pijak tangga surau, jatuh, pam, meninggal dalam surau. Rupanya Allah gerak dia mati dalam. Itu kalau Allah nak. Biasanya kalau dia balik rumah lepas maghrib, dia tak pergi surau. Dia pergi maghrib dan isyak baru balik. Tapi malam tu dia balik sampai rumah dah dekat isyak, dia nak pergi surau juga. Allah gerak agak ikut. Dia pun ambil sembahyang, tukar baju, pergi surau, sampai di surau, sampai ajar dia. Okey? Okey, bagaimanapun, insya-Allah kita ambil pengajaran daripada cerita ini. Dan jangan ke mana-mana, kita lihat sebentar dan kita bertemu lagi selepas ini, insya-Allah. Ya, alhamdulillah.
kita panjatkan setinggi-tinggi kepada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan dan peluang untuk meneruskan rancangan Tanyalah Ustaz. Dan bersama-sama saya di hadapan dalam studio ini, Masya Allah, kumpulan Yasin daripada Bandar Baru Permas Jaya, Johor Bahru, Masya Allah. Okey, selamat datang ke studio semua. Dan kita teruskan pembicaraan kita mengenai sakratil maut. Di mana banyak soalan saya terima sebelum ini dan telah pun terjelaskan tentang sakratil maut, tentang bagaimana kalau orang mati mengejut, bagaimana kalau kita orang mati apa perlu kita buat. Ingat ya, walau bagaimanapun kita teruskan bicaraan kita. Kalau ada soalan lagi, mungkin di kalangan perempuan dah pasti ada soalan. Dia kita lagi peluang. Ada soalan? Ya, ada soalan? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya Puan Ramiah binti Awang. Ya. Ingin bertanyakan suatu soalan. Ya. Sebagai orang-orang yang telah meninggal dunia, Ya. bagaimanakah pergi rohnya dan apakah kesudahannya? Sekian, terima kasih. Orang yang dah meninggal dunia, mana matilah tu. Mana roh dia pergi? Apa jadi? Tadi kita cakap roh nak keluar payah, sekarang roh dah keluar dah, selesai dah. Mana pergi rohnya? Baik. Sebelum jawab soalan tadi untuk makluman kita, bila kita sebut mati ni ada dua, ya. Ingat ulama kata mati ada dua. Yang pertama dinamakan mautil asghar, yang kedua mautil akbar. Atau orang kata mautil saghir, mautil kabir. Orang kata mati kecil dan mati besar. Mana mati itu ada dua. Ya, mati kecil apa dia? Mati kecil apa dia? Tidur itulah. Dia kalau tidur tu mati kecil. Agak kita dah berapa kali mati agak. Ya. Dalam ni ada mati tak? Tak ada ya, tak ada. Kang matilah, tak apa. Dalam ni jangan mati lagi. Itu mati kecil. Roh keluar. Itu soalan tadi ya. Maknanya orang tidur mati kecil, roh dia keluar. Orang mati besar apa dia? Mati besar mati betul lah. Roh dia keluar juga. Cuma bezanya orang mati kecil, orang tidur, roh keluar tak habis. Mungkin dia keluar 50%, mungkin dia keluar 70%, mungkin dia keluar 80%. Tinggal lagi dalam badan 20%, itu yang tengah-tengah tidur boleh bercakap tu. Ada mendengar orang tidur bercakap? Ada. Bahasa apa dia bercakap? Kadang-kadang tak tahu bahasa apa. Ada dengar tak? Sebab roh masih ada tu, dia bercakap. Kadang-kadang bangkit lipat kain ada tak? Yang bangkit bersilat pun ada. Tak apalah, itu mana mati kecil. Pasal berlaku sebab roh masih ada. Jadi bila mati besar, roh keluar secara habis. Sebab tu orang mati, badan dia tak bergerak. Orang tidur, badan dia bergerak. Tapi kalau orang mati betul boleh bergerak lagi, kacau lah. Kita dah report semua dah, bagi tahu dah ni dah meninggal dunia, dah mati dah. Kita pergi ziarah, dia angkat tangan. Ya, tak kacau. Orang mati angkat tangan. Okey, baik. Kalau itu soalannya, bila dia roh dah keluar, ke mana pergi? Saya tertarik dengan hadis Nabi yang secerita. Daripada kemarin tercerita ya. Hadis Nabi sebenarnya kalau terlihat ni, Nabi cerita apa? Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbil minal akhirah. Nabi cerita orang yang nak mati ni, bukan saya, bukan kita semua. Nabi orang yang nak mati, kalau orang tu orang baik, nazala ilaihi, akan turunlah malaikatun, turun malaikat. Rupanya orang nak mati, malaikat turun banyak. Ya, malaikat turun. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka bawa bersama kain kapan daripada syurga. Ini saya jawab soalan tadi ya. Dia datang malaikat amam wajalasu haulahu maddal basar. Nabi takkan duduk sekeliling orang nak mati itu sejauh mata memandang. Banyak mana malaikat ya? Kita tak nampak. Baik, bila malaikat amam turun sampai saat dia nak mati, malaikat lemak bersuruh panggil dia keluar, roh pun keluar, mengalir tadi ya. Kemudian Nabi kata mengalir patasilu kama tasilul qatrah. Mengalir keluar seperti mana mengalirnya air daripada mulut bekas air. Mengalir dalam apa? Dalam kain kapan tadi yang dibawa daripada syurga. Bila masuk dalam kain kapan, malaikat pun bawa naik. Menghadap siapa? Menghadap Allah. Diikuti oleh malaikat maut, raqib dan atid. Ini jawab soalan. Mana pergi? Dibawa naik ke mana? Menghadap Allah di mana? Wallahu alam. Yang penting dibawa menghadap Allah. Bila menghadap Allah, malaikat berkata, "Ya Rabbul Jalil, wahai Tuhan, tugas saya selesai." Apa? Apa tugas kamu? Saya diperintahkan ambil nyawa si fulan. Dah saya ambil dah. Mana nyawa dia? Tu, malaikat pegang. Dalam kain kapan malaikat bawa tu.
Baik, jawab kata pula Raqib Atid yang dua orang tadi tu. Ya Rabbul Jalil, tugas saya selesai. Apa dia? Catat rekod dia, benda rekod dia. Tuhan. Maka Nabi kata, kalau rekod tu orang baik, Nabi kata, Tuhan akan jawab, ba' kitabuhu fi illiyin. Simpan kitab dia di tempat nama dia illiyin. Habis. Roh dia pulang balik ke dunia. Nampak? Itu soalan tu. Bila malaikat bawa balik ke dunia, urusan langit, urusan Allah, tak aku masa lama. Takkan sampai sehari kot. Ada sehari. Mana berapa jam aja. Nak bawa naik menghadap Allah selesai semuanya berapa jam? Tak sampai sejam 2 jam aja. Maka malaikat pun bawa turun balik. Turun balik tengok-tengok. Lah, tak mandi lagi. Itu sebab kenapa Nabi suruh mandi cepat orang mati tu. Kenapa yang Nabi kata salah satun la tuakhirhunna. 3 perkara jangan kamu lengah-lengahkan. 3 perkara jangan kamu tangguh-tangguhkan. Apa dia? Yang pertama kata Nabi, as-salatu idza atat. Sembahyang bila masuk waktu, jangan tangguh-tangguh lagi. Nampak tak? Satu. Yang kedua, wal janazatu idza hadarat, bila berlaku kematian. Berlaku kematian, tunggu apa lagi? Dah sah mati, doktor dah kata mati, dah sah mati. Segerakan korek lubang kuburnya. Nampak tak? Selesai korek lubang, mandi cepat-cepat. Lepas mandi, kapan? Lepas kapan? Semayang. Lepas semayang, bawa. Sebab apa? Ruh akan balik semula. Tiba-tiba kita simpan sampai sehari jenazah di rumah. Malaikat waktu turun tengok, lah, tak mandi lagi. Menyusah malaikat jaga ruh dia. Itu sebab kenapa dia cepat. Tapi kalau orang tu orang jahat, bila malaikat ambil roh dia, nak naik ke atas, penjaga langit pertama tak benar masuk. Pasal apa? Rohnya busuk. Bimbang dan takut tercemar langit yang atas sana. Maka sebab tu Allah sebut dalam firman Allah kata apa? La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulul jannah hatta yaljal jamalu fi samil khayat. Tak akan dibuka untuk mereka pintu-pintu langit. Pasal apa? Rohnya busuk. Kalau begitu, okey. Malaikat tunggu di langit pertama. Malaikat mau naik menghadap Allah. Rabbul Jalil, selesai tugas saya. Tugas apa? Ambil nyawa orang. Dah ambil dah. Dah. Mana rohnya? Bawah nu. Pasal apa? Busuk. Tak boleh naik. Okey, biarkan. Nampak tak? Habis kata Raqib Atid, selesai tugas saya. Tugas apa? Catat rekod buruk dia ni. Mencuri, memompak, menyamun. Allah kata, simpan kitab dia di sijin. Tempat menyimpan rekod orang jahat. Lepas tu roh dia, hantar balik dunia. Hantar balik, lepaskan balik dunia. Malaikat tak mahu tunggu, busuk. Dia lepas. Dia lepas, dia merayap balik sini. Roh merayap balik sini. Dia merayap balik mana? Balik Permah Jaya. Dia pergi ke Permah Jaya. Balik tengok, lah, belum mandi lagi. Kemudian roh pergi ni. Kan susah ni. Bimbang dan takut. Kalau roh itu roh baik, okey. Kalau kena roh syarirah, tuan-tuan tahu roh syarirah apa dia? Roh yang ditemani syaitan. Roh yang ditemani jin. Masa hidup dia belah syaitan, bimbang dan takut. Jin ambil kesempatan, jin yang kawal roh ini. Bila dia yang kawal roh ini, dia balik ke rumah, dia buka periuk nasi. Ini belum mandi lagi jenazah. Ini peluang aku. Buka radio, buka TV, buka pintu, tutup tingkap. Tak mustahil. Sebab itu kenapa nak cepatkan urusan jenazah dia. Masuk jenazah kubur, balik rohnya ke selamat kita. Ulama-ulama kata, kalau orang tu orang baik, kita segerakan dia kepada kebaikannya. Kalau orang tu orang jahat, banyak dosa, banyak mungkar, kita jangan terlibat dengan kemungkarannya. Itu dia saja. Jadi kita faham ya. Apa jadi rohnya akan dibawa menghadap Allah, akhirnya masuk balik ke dalam jasadnya, dalam kubur alam barzakh untuk menghadap siapa? Dua wakil Tuhan siapa? Muka dan itu soalan pula. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Ya, silakan. Ya, ada silakan ya. Belakang sana ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Puan Nuriza binti Hasan daripada Baru Permas Jaya. Ya, silakan. Ustaz, saya minta pandangan daripada Ustaz. Apakah hukumnya sekiranya jenazah yang sudah meninggal tu? Kadang-kadang kita ada yang menangis, meraung, menjerit. Jadi minta pandangan daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Agak-agak di kalangan masyarakat Melayu berlaku tak agak ya? Ada ya. Inilah yang Nabi kata salah satun la yad'al Islam
salasatun min fi'lil jahiliyah la yadahul Islam. Nabi kata 3 benda amalan jahiliyah yang Islam tidak iktiraf. Islam tak mengaku. 3 benda amalan jahiliyah. Jangan kita ikut. Yang pertama sekali, aniyahatu 'indal mayyit. Iaitu menjerit, ya lahwi, mati menjerit, melalak, melolong, menangis. Ini amalan jahiliyah. Jangan ikut. Yang kedua, apa dia? Ialah al-istisqa bil kawakib. Dia minta hujan dengan jenis bintang. Ada sejenis bintang, dia kata kalau hujan tak turun, minta bintang tu. Biasa turun hujan, siapa menurun hujan? Siapa yang menurun hujan? Bintang yang turun hujan. Kita istisqa minta hujan pada Allah, jangan minta pada bintang. Dan yang ketiganya, at-ta'nu fil nasab, menafikan keturunan. Anak dia, darah daging dia tak mengaku anak. Salah tu. Tapi yang pentingnya, soalan tadi ialah, tu soalannya, kalau kita menatap menangis, ya, berpandu hadis Nabi yang lain, ada Nabi sebut, ya, al-mayyit la yu'azzabu bi buka'il hayy. Itu Nabi sebut. Al-mayyit la yu'azzabu bi buka'il hayy. Mayat akan terseksa dengan tangisan orang hidup. Maka sebab tu bila mana kita menangis, melalak, melolong, mayat yang terseksa. Dia terseksa. Silap-silap kalau masuk dalam kubur, kita pergi menangis, kau dah pukul dengan belantan 1 kilo, dia siap belantan 6 kilo. Pasal apa kita pergi meratap menangis? Maka sebab itu, nak jawab soalan ini, tangisan orang hidup, bukan kalau cakap mengalir air mata, tak apa. Nabi pun masa anak dia Ibrahim meninggal, dia menangis juga, mengalir air mata. Pak sahabat tanya, ya Rasulullah pernah menangis? Nabi kata, aku larang melalak, melolong. Kalau sekadar mengalir air mata, tak apa. Jadi soalan tadi, kalau kita pergi meraung, ya lah, kau mati dulu, kau tinggal aku. Kenalah. Kita menangis, orang mati kena terseksa. Maka dia terseksa dengan tangisan. Maka sebab itu, kita reda dengan pemikirannya, ini qada qadar. Betul tak? Maka terimalah qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Untuk itu, kita jangan ke mana-mana. Kita rehat lagi sebentar. Dan kita bertemu lagi selepas ini, insyaAllah. Alhamdulillah, kita teruskan lagi rancangan Tanyalah Ustaz. Dan saya masih dipahamkan masih ada soalan-soalan yang akan diajukan kepada saya. Jadi untuk menjimatkan masa, terus bagi peluang kepada perempuan di hadapan saya dalam studio untuk mengemukakan soalan mengenai tajuk kita, iaitu Sakratil Maut. Okey, ada soalan, saya bagi peluang lagi. Silakan kalau ada soalan, ya. Ya, teruskan, ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Saya warahmatullahi. Fuziah binti Abu Bakar. Ya. Ingin mengajukan satu soalan. Ya. Pernahkah berlaku di dalam sejarah di mana seorang yang telah meninggal dunia hidup semula dan kembali ke pangkuan keluarga? Terima kasih Ustaz. Ini soalan ni ada macam kartun sikit, ya. Tapi ini mungkin ada relevannya. Soalannya, pernah berlaku tak dalam sejarah orang yang mati boleh hidup semula? Kalau kita lihat dalam cerita-cerita sejarah, memang mungkin. Kalau zaman Nabi Musa memang ada. Zaman Nabi Musa memang ada berlaku orang yang mati hidup semula. Cuma mungkin satu cerita, mungkin berlaku zaman Nabi Musa juga. Saya tertarik satu cerita. Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita mengenai Raja Jomjom. Ada pernah dengar tak Raja Jomjom? Tak pernah? Ini nak cerita ni. Raja. Tapi kenapa dia nama Jomjom? Jomjom tengkorak. Jom, orang kata jom mana dia? Tengkorak. Kalau orang Melayu kata jom pergilah. Tapi ulang lagi sekali. Jom tengkorak. Ya. Cerita Raja Jomjom ini, ada seorang riwayat mengatakan, pernah satu masa Nabi Musa berjalan-jalan, tiba-tiba dia ternampak satu tengkorak. Satu tengkorak. Nampak tak? Tiba-tiba Musa tanya, ni, maknanya Tuhan, ini tengkorak apa ni? Ni tengkorak ni. Nampak tengkorak aja. Jadi kalau aku nak tahu siapa, Tuhan cuba hidup dia balik. Nak tanya siapa dia ni? Itu yang riwayat kata orang mati boleh dia balik. Maka takdir Tuhan, Allah hidup balik tengkorak tadi, maka dia pun hidup. Dia masuk tanya, siapa kamu? Aku sebenarnya dulu raja. Dia raja. Rupanya hebat. Habis kenapa tengkorak duduk sini? Oleh kerana aku melanggar perintah Tuhan, tak dengar cakap Tuhan, tak ikut perintah Tuhan, tak ikut suruh Tuhan. Aku dalam kubur diseksa, dipukul sampai tengkorak aku terpancut naik ke atas. Nampak tak? Itu cerita Raja Jom. Itu cerita yang saya baca lah. Itu maknanya orang dah mati dah tinggal tengkorak. Musa minta boleh hidup balik.
Yang kedua cerita yang dalam kubur tadi kan, yang saya cakap, mungkin kemarin saya cerita bagaimana Musa minta supaya orang kubur boleh hidup balik. Baik. Tetapi kalau dalam keadaan biasa, lepas itu saya rasa tak pernah lagi orang mati hidup balik. Cuma kalau ada pun, kadang-kadang ada orang yang dah dianggap mati, dah dimandi, tiba-tiba hidup. Itu tak mati lagi lah tu. Kalau mati tak bangkit dah. Agak dia bukan mati, mungkin agaknya dia bukan nazak lah, mungkin ke pingsan ke, tiba-tiba dijeruh air masuk hidung. Dia pun sedar lah kan. Ataupun jeruh air pergi gosok-gosok benda dia tu. Hidup lah. Maka orang kata, mati hidup balik. Sebenarnya tak ada. Dia dah mati tak akan hidup balik. Kalau cerita zaman Nabi Musa lah, itu mukjizat dia. Tetapi mungkin soalan tadi tu, kadang-kadang pernah berlaku. Ada orang dah dikebumikan, ditanam. Tiba-tiba orang balik rumah malam karang, dia datang ketuk pintu. Tak. Buka-buka, lah, mak balik. Ini bukan soalan tu. Itu bukan orang mati hidup balik. Yang mati dah mati dah. Yang balik siapa dia? No, bukan roh dia. Roh dalam kubur. Yang balik siapa dia? Itu ada setengah orang panggil qarin. Orang panggil qarin. Siapa qarin? Itu yang Allah sebut dengan firman dia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lupa daripada memperingati hukum-hukum Allah, dia tak ingat Allah lagi dah. Maka orang ini Allah kata apa? Kami regukan, kami partnerkan dia dengan seekor syaitan yang akhir bernama qarin. Itu orang duduk kawan dengan syaitan tu. Bela syaitan, kawan syaitan, bela jin, kawan jin. Jadi bila dia mati, roh dia masuk dalam kubur, jasad masuk dalam kubur, jin mati tak? Tak mati. Maka jin yang menyerupai dia balik semula ke rumah dia. Yang balik bukan dia, siapa dia? Sebab itu kenapa Islam larang kita berdamping dengan jin. Walaupun untuk upacara sekalipun. Untuk bagi cantik ke, lawa ke. Macam orang pakai susuk tu. Itu berdamping dengan jin lah tu. Takkanlah kerana sebilah jarum masuk dalam muka boleh cantik muka dia. Jin bertenggik muka dia nampak lawa. Nampak lawa bukan lawa pun. Siapa yang melawakan? Jin. Itu dia berdamping dengan jin. Dia mati besok tak mustahil. Jin inilah akan menyerupa-rupa dia balik rumah ketuk itu. Tak. Mak balik. Mak kau balik. Ni mak kau dia. Itu masalah dia. Jadi maknanya orang mati tak akan balik. Kalau betul-betul dia mati, kalau sah dia mati, dia tak akan hidup semula. Kecuali kalau tidak mati. Dia macam kita kata orang tengah-tengah orang kata mati, tengah-tengah mandi dia hidup. Dia bukan mati, belum mati lagi. Sebab kalau dia mati dia tak akan hidup semula. Wallahu alam. Okey? Jelas ya? Okey. Ada lagi soalan lain? Okey, silakan. Ya. Assalamualaikum Datuk. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasanah binti Aldan dari Pemataya. Ya, silakan. Ya, silakan. Tanya, ada pernah orang mengatakan orang yang telah meninggal dunia di siang harinya telah dikebumikan. Bila waktu malamnya kembali semula ke rumah. Okey, ya. Apa komen Ustaz? Dah tu ya, betul lah baru saya jawab tadi ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, kebetulannya saya pun sebut tadi ya. Itu maknanya memang kita dengar, saya pun dah dengar orang begitu tanya saya. Memang ada kadang-kadang telah dikebumikan, masuk kubur, tiba-tiba dia balik. Macam saya cakap tadi ya, yang balik bukan dia ya, yang balik bukan dia. Siapa dia? Dia ialah qarin ya. Qarin itu makna biasanya kalau qarin itu makna dia kawan rapat. Dia nama dia qarin itu makna dia kawan rapat. Bukan orang. Ya. Kawan rapat dia siapa dia? Jin tadilah, jin syaitan itulah. Maksud orang-orang kalau dia berdamping dengan jin, berdamping dengan syaitan dengan apa tujuan sekalipun. Untuk pengubatan ke, untuk diri apa, penting jangan berkawan dengan jin. Sebab tak mustahil bila kita mati besok dia akan balik, dia ganggu keluarga kita. Okey? Okey, oleh kerana masa tidak mengizinkan, kita akhiri rancangan kita untuk petang ini seperti biasa hari ini dengan baca sikit doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa amwalana wa auladana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma jammilna bil afiyah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah
wa a'idhna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian aku qouli hadza wa sallallahu azimali wa lakum. Hingga bertemu lagi di siri rancangan akan datang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.